Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Masa menunjukkan 2.32 petang, 13 April hari Isnin. Dan sekarang adalah kelas tingkatan 2 sains. So hari ini kita masuk chapter baru, chapter Acid and Alkali. Dan bagi saya topik ni sangat mudah dan kamu pun telah belajar masa sekolah rendah. So ada dua saja subtopik dalam chapter 6 ni. So kita mulakan dengan acid and alkali. Okay, so biasanya kehidupan harian kita akan selalu jumpa makanan yang berasid dan beralkali. Okay, boleh tak beritahu saya ciri-ciri asid yang kamu dah belajar dulu? Masam, okay, very good. Okay, selain pada masam? Betul, dia menghakis kalau terlalu kuat, betul. Okey. Dan biasanya dia akan berasa okey, yang Anissa tu salah, bukan pH lebih 7, dia pH kurang daripada 7 Okey, dia menukarkan kita litmus biru lembap. Dia kena ada perkataan lembap Dia kena damp blue litmus paper to red Okey. So it changes them blue litmus paper to red. Okey, lepas tu biasanya dia akan kesat asid ni dia kesat. Okey, dia terbalik pula dengan alkali very good answer daripada chat. Kalau alkali pula manis tu neutral Kalau alkali okay, very good, dia pahit. Okey, bitter. Okey, lepas tu lagi kalau kamu macam pegang antara dua jari dia akan rasa kesat. Tapi kalau alkali pegang antara dua jari dia licin. Macam sabun kan, dia licin. Okey, korosif tu betul. Tapi kalau dia terlalu kuat dia strong alkali dia akan korosif. Okey, dia licin. Okey, very good. Dia change damp red litmus paper to blue itu. So sebenarnya kamu dah belajar pun asid dan alkali secara tidak langsung. So dah habis lah topik kalau macam tu. Semua dah terus. Okay, so first 6.1 adalah properties of acid and alkali So tadi apa yang kamu cakap tadi tu semua betul. Okay, so kalau kita tengok daripada pH value, acid akan below than 7, alkali more than 7. Okay, kalau taste pula, acid akan sour, alkali bitter. Kalau korosif, dua-dua pun korosif. Okay, very good. Lepas tu kalau litmus paper, dia change blue to red untuk acid. Kalau alkali, red to blue. Okay, yang ni kamu mungkin baru akan belajar. Okay, pH tu apa kawan kamu tanya? pH tu adalah bilangan ion hidrogen atau bilangan ion hidroksida dalam air. Okay, kalau bilangan ion hidrogen dia banyak, so pH value dia akan less than 7. Kalau bilangan ion hydroxide dia banyak, pH value dia more than 7. Tapi maklumat tu kamu akan belajar macam mana nak kira pH value masa form 4. So masa form 4 kita akan kira pH value. So kamu tak perlu nak kira untuk form 2 ni Yes, okay. So kalau dia neutral baru 7. Less than 7 acid, more than 7 alkali. Okay. So yang ni mungkin perkara baru reaction with metal. Maksudnya kalau acid kamu pour into metal, okay, dia akan hasilkan salt and hydrogen gas. Kita belajar dulu hydrogen gas, kita test dengan lighted wooden spoon. Ingat tak? Kita belajar masa water hari tu. Kita test hydrogen gas dengan lighted wooden spoon. What happened after that? Okay, very good. Pop sound form kan? Okay. So
So acid kalau kita tuang dekat atas metal, okay, gas hydrogen will produced. Tapi kalau alkali tuang atas metal, nothing happen, no reaction. Okay, kalau kamu nak faham lagi, kamu search dekat YouTube, acid add into metal. Nanti kamu tengok ada gas hydrogen produce. Okay, kalau taste of touch, maksudnya kalau kita pegang pakai jari, okay, acid ni non-slippery, tapi kalau alkali, dia slippery to touch. Okay, so next page. Okay, so kita belajar dua benda kat sini. Acid dia boleh divide into two types of acid, iaitu organic dengan inorganic. Senang saja, organic daripada living thing, inorganic daripada non-living thing. So contoh organic adalah citric acid, okay, dia daripada orange, citric So malic acid daripada apples, lactic acid daripada sour milk, dan acetic acid daripada vinegar. So ini adalah daripada living thing Okay, orange, apple, susu masam dengan cuka. Okay. Tapi inorganic daripada non-living thing, contohnya hydrochloric acid, sulfuric acid dengan nitric acid. Okay, setakat ni okay untuk acid. So kamu just tahu dia non-living thing kan ataupun from living thing Okay, so kalau organic acid, yang ni kamu kena ingat dia punya source dia. So acetic acid, vinegar. Okay. So lactic acid daripada fermented milk, yogurt. So dalam yogurt tu kalau kamu rasa macam bila kamu masuk dalam mulut kamu buat buka tu kan. Itu daripada lactic acid Formic acid, maksudnya kalau kamu kena gigit dengan semut ataupun kena sengat dengan lebah, itu adalah formic acid Okay. So nanti kalau kamu kononnya kamu dah hebat kamu dah tahu dah dalam sengatan semut tu ada formic acid. So kamu boleh cakap cik, saya kena gigit dengan semut, ada formic acid masuk dalam badan saya macam tu. Okay. Okay, saya dah senang kata guna ubat gigi. Kenapa guna ubat gigi? Ini adalah dia punya aplikasi kan. Ni adalah aplikasi neutralization. So alkali plus acid dapat salt and water Okay, very good. Okay, very good observation daripada chat So malic acid dalam yang apple. Okay, dalam apple yang tak masak lagi, warna hijau tu. Tartaric acid kat dalam grapes. Citric acid daripada orange, lemon, okay, apa-apa yang citric Tannic acid daripada tea, okay. Carbonic acid daripada carbonated drink, okay. So vitamin C datang daripada orange, so dia adalah kandungan dalam citric acid Okay, so kita boleh teruskan. Okay, setakat ni organic acid ni boleh saya teruskan dengan alkali ni. Okay, thank you. Okay, alkali. Okay. Alkali sebenarnya dia adalah metal oxide ataupun metal hydroxide. So maksudnya metal tu logam kan. Kalau belakang dia ada oxide atau hydroxide, okay, dia adalah kebanyakan dia alkali So metal oxide or metal hydroxide is called base. Dan kalau base tu boleh dissolve in water, kita cakap dia alkali. Kalau base tu tak dissolve in water, tu bukan alkali. Okay, for example, sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide ni adalah sejenis oven cleaner Kita nak bersihkan oven, kita pakai sodium hydroxide. Ataupun sodium bicarbonate pun sejenis alkali. So dia adalah daripada baking powder. So gambar ni nanti saya akan letak dalam GC. Kamu tengok gambar ni. Okay, so dalam ni semua adalah alkali Ada carpet shampoo, ada shower gel, ada soaps, detergent, shampoos, oven cleaner, drain opener, okay, ada toothpaste. So itu adalah alkali.
Okay. So, ulang balik. Saya nak tutup slide ni. Okay, saya nak tutup slide ni. Okay, so metal oxide dengan metal hydroxide. Okay. Kalau base tu tak larut dalam air, adakah kita panggil dia alkali? Kalau base tu tak larut dalam air. Okay. So, base tu akan panggil alkali bila? Base akan dipanggil alkali kalau okay, very good. Dia larut dalam air. Okay, very good. Thank you. Okay. So, ini pernah nampak tak perkataan indicator? Pernah belajar tak perkataan indicator? Apa maksud indicator? Okay, so saya nak terangkan apa maksud indicator. Indicator tu maksudnya penunjuk. Okay, penunjuk. Dia menunjukkan sama ada benda tu asid ke, neutral ke, alkali. So, kalau acid and alkali indicator, itu adalah penunjuk asid dan alkali. So, dia adalah coloring ataupun mixture of different coloring. So, maksudnya dia ada substance. Kalau kita letak asid, substance tu akan berubah warna. Okay. So, contohnya kalau universal indicator, kita masukkan dalam asid, universal indicator tu akan tukar jadi green. So, itu adalah acid. Kalau universal tu tukar jadi red, dia adalah acid. Tapi kalau universal indicator tu tukar jadi green, dia adalah neutral. Kalau universal indicator tu masuk dalam larutan, dia tukar jadi blue, dia adalah alkali. Macam tu. Okay. Yang ini memang kena hafal Sampai form 5 pun kalau kamu ambil kimia, kamu kena hafal. So, phenolphthalein, kalau dalam asid dengan neutral, dia macam kertas limus. Kertas limus tu adalah one of acid and alkali indicator. Litmus paper adalah one of acid and alkali indicator. So, kali ni kamu tambah benda lain je. Kamu tambah 3 lagi benda lain. Phenolphthalein, universal indicator dengan methyl orange ni. Phenolphthalein, kalau dalam acid dia colorless, dalam neutral pun colorless, dalam alkali dia pink. Phenolphthalein tu adalah sejenis larutan Phenolphthalein tu adalah sejenis larutan. Okay, dia colorless. Semua adalah larutan. Okay, sejenis larutan. Kalau campur dalam ni dia akan berubah warna. Dia adalah indikator lah. Semua adalah larutan Nanti kalau kamu nak faham, tolong search di YouTube. Okay. Search di YouTube. Okay. Tengok. Search phenolphthalein. Okay. Search universal indicator. Nanti dia akan tunjukkan macam mana warna-warna tu akan berubah. Okay. Search juga methyl orange. Nanti kamu search. Kamu tengok. Tapi basically yang ni, jadual ni memang kena ingat. Okay. So, kalau tak nanti kamu tak tahu apa dalam larutan tu ada asid ke, alkali ke, neutral. Okay. So, kalau basically kebanyakan asid dia akan tukar jadi warna merah, red dalam semua indikator kecuali phenolphthalein dia colorless. So, kamu ingatlah semua red kecuali phenolphthalein dia colorless. Okay. Lepas tu most of yang alkali pula warna biru kecuali phenolphthalein dengan methyl orange. Phenolphthalein tu adalah bahan kimia. Dia adalah solution. Okay, colorless solution. Okay. So, kalau phenolphthalein masuk dalam alkali, dia akan tukar jadi pink. Pink dia cantik tau. Nanti kamu akan, kalau kamu tengok YouTube, pink dia pink yang cantik yang kamu suka. Budak perempuan biasa suka. Okay, so kalau kita tengok, most of indicator akan tunjukkan blue kalau dia alkali kecuali methyl orange dengan phenolphthalein. Tapi neutral dia ada banyak color, dia ada colorless, green, yellow, blue, red. Semua berbeza untuk neutral.
Okay. So kalau kita tengok sini, okay, methyl orange, kalau neutral dia yellow. Okay. Litmus paper. Macam mana kata? Green ni adalah gabungan yellow dengan blue. Tapi kamu kena ingatlah table ni. Table ni kena ingat. Acid and alkaline indicator. Okay. So, kita nak belajar seterusnya adalah strength of acids and alkali. So, kita tengok kita ada pH meter. Kita ada 0 sampai 14. Okay. 7 adalah menunjukkan dia adalah acid ke alkali. 7 pH meter. pH 7. Okay, very good. Dia bukan acid, dia bukan alkali, dia adalah neutral. Okay. So, kalau less than 7, dia adalah acid. Kalau more than 7, dia adalah alkali. Okay. Tapi, kalau acid dengar kalau acid makin kecil nombor, makin kuat acid. So, dalam bahasa Inggeris dia, the lower the pH number, okay, the stronger the acid. Okay. So semakin rendah pH, nombor pH, semakin kuat acid. Ada. Tapi itu dah masuk university level my daughter. So tak apa, kamu dalam form 2 ni kamu ingat 0 sampai 14 saja Okay. So tapi yang the lower the pH number, the stronger the acid, itu khas untuk acid. Tapi terbalik pula untuk alkali. So the higher the pH number, the stronger the alkali. Okay, faham So makin besar nombor ni, maksudnya 7. Okay, antara 8 dengan 11, mana lagi kuat alkali dia? 8 dengan 11. Okay, very good. So alkali dia paling kuat 11. Okay, mana lagi kuat acid? Antara 6 dengan 1. Okay, very good. So, makin kecil nombor acid tu, makin kuat acid tu. Okay, very good. Bila kamu tulis pH, bila tulis pH, pastikan P ni kecil, H ni besar. Okay. So, sebab ini adalah unit. Ini unit. Okay, kamu nampak gambar yang bawah ni. Okay, gambar yang bawah ni kita besarkan sikit. Okay. So, kalau pH 7, biasanya water. Okay, lepas tu kalau dekat dengan 7 sikit belah kiri ni milk. Milk ni dia sour milk dia tak terlalu acidic. Lepas tu banana 5, tomato dah 4, apple dah antara 3 dengan 4, vinegar ataupun cuka dah kurang 2-3, lemon lemon yang warna kuning tu dia nombor 2 dah. Okay, kosong adalah hydrochloric acid. Okay, bila dah kosong ni bahaya sebab dia strong acid, dia boleh korosif, dia boleh menyebabkan kamu punya kulit boleh tembus boleh menyebabkan kecederaan lah. Okay. Ini adalah daripada acid. Kalau untuk alkali pula, blood kita ni sedikit alkali so dia 7 point something blood kita. Sebab dalam blood kita ada metal kan. Okay. Lepas tu baking soda antara 8 dengan 9, soap 10, sabun 10, ammonia antara 11 dengan 12. Okay, drain cleaner ni bahaya Drain cleaner tu adalah kalau kamu punya longkang tersumbat, okay, nanti drain cleaner ni akan menyebabkan sampah-sampah tu terkakis. Okay, bila saiz dia dah berkurang, so kita punya longkang pun lancar. Okay, sebab dia sangat korosif bahaya. Okay, setakat ni okey lagi untuk strength of acid and alkali. Tak ada masalah Okay, sebab senang sangat ni acid and alkali ni. Okay, so sama je. Okay, so
apa yang asid dan apa yang alkali dalam kehidupan kita ya. So, asid dalam drama, betul. Asid yang kalau dalam drama tu yang disimbah tu adalah kosong. Dia punya pH value dia, betul. Okay. So, so bahaya ya. Saya pernah ada case di mana sekolah lama saya, sekolah yang pertama saya ajar, okay, dia kecewa dengan mak ayah dia. Dia nak bunuh diri, dia pergi telan asid yang sangat pekat. Okay. Bila dia telan asid yang sangat pekat, dia punya saluran di dalam badan dia tu terkakis sampai dia cacat seumur hidup sebab dia telan asid So tu maksudnya dia tak belajar lagi lah asid dan alkali ni. Kalau dia dah belajar mesti tak buat benda tu. Okay. So dia cacat seumur hidup. Saya tak pasti sekarang apa yang masa tu dah lama dah. Apa jadi dengan budak dah. Tapi budak lelaki yang power dia tu tak ada apa-apa pula. Budak perempuan dia je. Tu namanya drama sangat. Okay, so kalau kamu kecewa ke apa-apa, jangan merosakkan diri ya. Tak mau benda tu berlaku. Okay. So kita tengok application of acids and alkali in daily life. Okay, so ascorbic acid. Okay, bila nampak ascorbic acid, dia adalah vitamin C ya. Okay, boric acid dalam antiseptik. Okay, antiseptik ni maksudnya ubat yang kita sapu kat luar. Okay, kalau antibiotik kita makan, antiseptik dekat luar sapu. So boric acid dia dalam antiseptik benzoic acid tujuan dia to preserve fruit and fruits. Okay, so dia akan melambatkan perebutan food, okay, and fruits. Okay, kalau alkali pula, magnesium hydroxide, kita dia digunakan untuk antacids milk of magnesium. Ini adalah susu yang minum kalau siapa-siapa gastrik. Kalau gastrik, kita punya gastrik juice kita asid ke alkali? Gastrik juice kita. Okay, so kalau orang tu gastrik, dia maksudnya dia punya stomach dia produce a lot of acid. Bila stomach dia produce a lot of acid, nanti lining dalam perut dia akan terkakis. Okay, akan korosif, dia akan menyebabkan lining dia menipis So bila menipis, kamu akan sakit perut. So untuk mengelakkan sakit perut ni, kita kena neutralizekan pakai milk of magnesia ataupun magnesium hydroxide. Okay, so susu ni bersifat alkali. Betul dia akan neutralkan dengan letak alkali. Very good. Okay, potassium hydroxide ditembus perut Okay, potassium hydroxide dia produce soap, ammonium hydroxide untuk fertilizer ataupun baja. Okay, sabun dengan baja. Okay, senang. Okay, kamu pernah dengar tak perkataan neutralization? Tapi berdasarkan chat ni saya tahu kamu dah pernah belajar neutralization Okay, so neutralization ni senang je. Okay, neutralization ni adalah acid plus alkali to produce salt and water. Senang je. So dia ada 4 benda acid dan alkali ni reactant, produk dia salt and water. So kalau kita tengok ni adalah kita panggil dia titration Okay, so kita belajar ni adalah titration. Yang atas ni adalah biuret. Dalam biuret ada asid. Bawah ni ada conical flask. Dalam conical flask ada alkali. Okay, so kita akan titratekan alkali against acid. Okay, kita akan buka pipe ni. Lepas tu asid tu akan jatuh. Okay, dalam ni kena letak universal indicator. Okay,
Tadi kita belajar ada 5 universal indicator. Rasa-rasanya apa yang sesuai kita letak dalam conical flask ni? Ada 5 universal indicator kita belajar tadi kan? Ada 5 acid and alkali indicator. Rasa-rasanya apa kita letak dalam conical flask ni? Okay, very good. Okay, dah Husna. Kita letak phenolphthalein. Okay. Bila kita letak phenolphthalein dalam ni, ini alkali kan? Apa warna dia? Apa warna dia? Okay, very good. Dia akan jadi warna pink. Very good. Dia akan jadi warna pink. Lepas tu, ini pink Ini kan pink. Bila kita buka pipe ni, asid akan jatuh kan? So, bila dia tukar je sesuatu, dia akan jadi neutral. Apa dia tukar warna? Bila jadi neutral, warna ni akan bertukar jadi warna apa? Kalau dia neutral. Okay, very good. Bila je larutan yang tukar jadi neutral, dia akan jadi colourless. Terus kita tutup pipe ni. Faham? So, maksudnya nanti kita akan jadikan solution dalam ni adalah neutral. Okay? Tapi, kalau kita terlebih letak asid juga kan, kita macam buka pipe ni, semua jatuh. Apa warna dalam ni? Kalau dia letak phenolphthalein, apa jadi warna dalam ni? Okay, kalau kita buka je pipe ni sampai semua asid jatuh, okay, very good. Dia masih lagi colourless. So, bila colourless, kita tak dapat nak ubah. Mungkin dalam ni adalah bersifat asid. So, bila kita nak berhenti, bila dia start je tukar colourless, kita kena tutup pipe. Bila dia start jadi colourless, tutup pipe je cepat. Sebab nanti kalau terlebih pun dia masih lagi colourless untuk asid. Okay. So, bila larutan ni daripada pink, macam satu saat tu tukar jadi colourless, kita kena terus tutup pipe dekat burette ni. Kalau terlebih, kita tak tahu dia tu adalah asid atau neutral. Okay. Very good. Very good discussion. Okay, so ini adalah apparatus setup untuk titration. Tadi saya suruh kamu tengok kat YouTube pasal acid base indicator kat YouTube. Sekarang kamu kena check kat YouTube adalah titration. Okay, dekat YouTube. Okay. So, titration ni maksudnya a process of adding the correct amount of acid to alkali to get a neutral solution is known as titration. So, biasanya dalam conical flask ni adalah alkali. Dalam burette biasanya adalah asid. Okay. Setakat ni yang saya belajar dalam KPM. Yang dalam burette ni biasanya adalah asid. Dalam conical flask ada alkali. Campur dengan indicator. Ikutlah indicator dia apa. Okay. At neutral point, acid reacts completely with alkali. And the solution produced do not show any acid or alkali properties, and it is pH 7. Yang tadi, yang gambar yang ni saya dah tunjuk tadi. Ini gambar lukisan kan? Ini titration. Yang ni adalah apparatus setup yang sebenar. Okay. So, kalau biasanya burette ni, kita tak boleh pegang tau. Kita kena bagi ada clamp and stand. Kita tak boleh pegang macam kita pegang tabung uji. Kita kena ada clamp. Sebab dia sangat panjang. So, orang ni buat titration pun, dia pakai clamp kan? Dia pakai retorte stand. Sebab, kalau kamu tak pakai retorte stand, dia terlalu panjang, dia boleh pecah ataupun terjatuh. Okay? So, bila lukis, ataupun kamu nak sediakan preparation untuk eksperimen, we must prepare the retort stand, clamp dengan stand. Okay. So tadi kita belajar acid plus alkaline produce salt and water. Sekarang ni kamu kena ada kemahiran menulis chemical equation. Kita panggil kat sini adalah word equation. Kalau form 4 kamu kena tulis formula. Tapi kalau dalam
Form 2, kamu kena tulis word equation. Okay, kamu tengok betul-betul macam mana nak tulis word equation. So, salt ni akan berubah. Nama dia akan berubah based on acid dengan alkali. Kamu tengok betul-betul. Okay, nama ni adalah hydrochloric acid plus sodium hydroxide. Okay. So, nama untuk salt tu, ambil yang sodium ni. Sodium. Ini hydrochloric. Ambil klorik ni, jadi chloride. So, salt dia adalah sodium chloride plus water. Jangan lupa, mesti ada plus water. Okay. So, next adalah sulfuric acid plus potassium. So, nama salt dia yang produce adalah potassium. Ambil yang daripada alkali ya. Daripada alkali potassium. Lepas tu sulfuric ni jadi sulfate. Sulfuric jadi sulfate. Okay. Plus water. Okay. Kalau kamu perasan, acid, dia hujung dia IC, IC, IC. Okay. Kalau hujung. So, kalau di dalam salt, dia tak tukar jadi IC dah. Dia jadi chloride ataupun sulfate ataupun nitrate. So, sini adalah calcium nitrate plus water. Okay, saya bagi satu contoh. Kamu jawab dalam chat. Okay, saya bagi satu contoh. Nitrate. Okay, carbonic acid plus magnesium hydroxide. Okay, apa hasil dia? Okay, apa hasil dia? Jangan lupa ada plus apa lagi satu. Okay, very good. Yeay! Jawapannya magnesium carbonate plus water. Yeah, very good. So, maksudnya ambil nama daripada alkali plus dengan acid. Dapatlah salt. Okay. So, senang kan? Okay, very good. Okay, nak ambil dah. Okay, neutralization in daily life. Okay, neutralization in daily life. Macam kamu kata tadi, toothpaste is alkali. Okay, tapi kali ni adalah kita neutralizekan acid produced by bacterial reaction at the food on the food in the mouth. Bila kita makan, okay, bila kita makan, bakteria dalam mulut kita akan bertindak dekat atas makanan tu. Dia akan makan makanan yang dalam mulut kita tu. So, mulut kita akan jadi acidic. So, bila mulut kita jadi acidic, so dia boleh menghakis kita punya gigi. So, gigi kita boleh rongga, okay? Boleh berlubang kan? Okay. So, bila kita gosok gigi, toothpaste tu alkali kan? So, dia akan neutralkan asid dalam mulut. Okay? Bila dia neutralkan asid dalam mulut, so asid tu pun tak boleh lah nak hakis gigi kita. Okay. Okay, so next. Okay, slaked lime. Slaked lime ni adalah sejenis alkali. Okay, kita letak dekat acidic soil, tanah yang berasid. Okay, sebab ada tanah yang berasid, dia tak sesuai untuk germination. Dia tak boleh sesuai untuk pertumbuhan benih kan. Okay, so bila kita letak slaked lime ni, so bila dia berakali, so sesuailah kita nak tanam pokok. Okay, okay, ni bee sting bee. Bee ni lebah. Lebah kalau sting, kita boleh pakai bicarbonate soda. Letak bicarbonate soda dekat atas bee sting tu, dia akan neutralkan. Okay, dia ada dua jenis. Dia ada bee dengan wasp. Wasp ni apa wasp? Wasp ni apa? Okay, very good. Dia adalah tebuan. Tebuan apa? Wasp Ini dia adalah alkali. Jangan salah faham Kalau wasp dia alkali. So, kita kena letak with yes, acid. So, bolehlah pakai lemon ke. Kan? B yang formic acid. Wasp dia alkali. So, kalau kamu tersalah binatang,
Nanti kamu tersalah treat, nanti lagi sakit kulit kamu. So kamu kena kenal pasti dulu apa yang sengat kamu. Jangan semua benda nak letak ubat gigi. Jangan semua benda nak letak. So maksudnya sebelum kita ubat tu kita tahu, oh ini tembuan. So kalau tembuan kena pakai asid. Oh ini lebah. Kalau lebah kena pakai akali. Macam tu. Okay. So, habis dah? Okay. Ni saya baru cakap tadi kan, wasp tadi kan. Ni rupa wasp lah. Wasp ni sangat bahaya. Siapa boleh bezakan wasp dengan bee? Siapa tahu bezakan antara wasp dengan bee? Okay, ni bee. Wasp nampak kurus, wasp besar. Okay, kalau bee, bila dia sengat, dia akan mati. Sebab sengat dia tu akan melekat dekat kita punya kulit dan dia punya buntut dia akan tercabut. So dia akan mati. Dia punya sengat tu akan tercabut. Tapi wasp ni, dia punya sengat dia ni, dia tidak akan tercabut. So dia boleh cucuk kita banyak kali. So wasp ni sangat bahaya sebenarnya. Okay. So ulang balik, B adalah acid. So kita treat pakai alkali. Wasp adalah alkali, kita treat pakai acid. Okay, so bahaya wasp ni. Okay, macam saya terangkan tadi, dalam perut kita ada too much acid. So untuk neutraliskan kita minum dengan milk of magnesia. Habis dah chapter 6. Habis dah. Senang kan? Okay, nanti saya upload bahan dekat dalam Google Classroom. Nanti kamu buat latihan dalam Google Classroom ya. Okay? Itu saja. Annyeong. Nanti saya letak kat Google Classroom lah, Aira. Dia punya assignment dah. Okay, bye. Annyeong. Sayonara.